Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah ila kulli hal. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hari ini kita dapat meneruskan lagi sesi perbincangan kita dan juga perkongsian berkenaan dengan tamadun Islam di seluruh dunia. Maknanya tamadun-tamadun dunia ini bagaimana perkembangan dan pengaruh Islam itu yang dapat kita lihat. Tapi sebelum kita meneruskan untuk siri yang ketiga atau yang terakhir berkenaan dengan India ini, dengan tajuk kaitan Sri Lanka dan juga puasa kecil India dengan alam Melayu, saya nak menyentuh sedikit tentang sesi yang lepas. Saya tengok dalam video YouTube hari itu ada orang komen dekat situ, ada, saya tak ingat namanya, berkenaan dengan Ibnu Arabi yang mana telah menyalahi sunnah dan sepatutnya dikatakan sesat. Mungkin saya ada tersilap, saya minta maaf yang sebelum ini. Mungkin kurang jelas dengan apa yang saya maksudkan. Kenapa yang saya sebut di situ adalah berkenaan dengan Ibnu Arabi itu sendiri. Jadi Ibnu Arabi itu saya sendiri memang saya sebut, saya tak berani untuk katakan ianya sesat atau bagaimana. Kerana pertama, Ibnu Arabi itu sendiri tidak pernah mengajarkan atau menyebut tentang wahdatul wujud yang hari itu kita ada sebut. Yang menyebutkannya adalah anak muridnya. Jadi anak muridnya yang menyebut iaitu namanya Sadruddin Al-Qunawi. Jadi Al-Qunawi itu yang menceritakan tentang konsep faham wahdatul wujud. Kemudian dikembangkan oleh anak murid kepada Qunawi itu adalah Syekh Saiduddin Farghani. Jadi selepas itu baru berkembang faham wahdatul wujud. Jadi para ulama berbincang berkenaan dengan Ibnu Arabi ni sendiri, mereka ni memang sudah tentunya lebih alim daripada saya yang masih lagi saya gelarkan diri saya sebagai talibul ilm. Masih lagi kita mencari ilmu ini untuk memahami, untuk mempelajari banyak lagi ilmu yang kita tak tahu. Jadi saya melihat hanya membentangkan apa yang ada. Yang masuk kepada poin keduanya adalah pendapat para ulama itu sendiri berbeza. Terpecah kepada 3 golongan yang saya dah sebutkan dalam sesi yang lepas. Yang kalau boleh saya ceritakan lebih detail sedikit. Yang pertama yang mengatakan bahawa Ibnu Arabi ini tidak sesat ataupun tidak terseleweng adalah antaranya yang diberikan gelaran sebagai Syekhul Akbar Sultanul Arifin, kerana menyatakan bahawa banyaknya tuduhan-tuduhan palsu terhadap Ibnu Arabi. Jadi siapakah antaranya? Imam Jalaluddin As-Suyuti, Imam Abdul Wahab Asy-Syirazi, Syekh Majduddin Al-Fairuzabadi dan juga banyak lagi para ulama yang lain yang lebih daripada 10 orang lah. Kerana mereka juga menyatakan antaranya Syekh Abdul Wahab kata kitab Ibnu Arabi ini telah diceroboh dengan faham-faham yang menyeleweng. Unsur-unsur yang dimasukkan adalah al-hulul wal ittihad. Al-hulul inilah yang meletakkan sebagaimana yang kita pernah sebut, Allah itu menempati dalam makhluknya. Seperti Allah Allah dalam jubahku, Allah dalam diriku. Faham itu dipanggil hulul. Dan satu lagi ittihad, bersatunya. Wahdatul wujud ini. Yang wahdatul, bersatunya manusia dengan Tuhan hanya satu sahaja, wahdatul wujud. Jadi faham ini adalah faham yang ditambah di dalam kitab Ibnu Arabi menurut kelompok yang pertama ini, kelompok yang menyokong Ibnu Arabi bahawa ia tidak sesat. Kerana kebanyakan salinan-salinan kitabnya, kita tahu kan bila berkembangnya ilmu itu dengan buku-buku itu disalin, kitab-kitab itu disalin. Jadi dalam salinan-salinan yang terkemudian, khususnya salinan-salinan di Mesir oleh golongan Syiah Batiniyah ataupun yang daripada golongan Zindik Zoroaster, mereka inilah yang telah menambah-nambahkan daripada kitab Ibnu Arabi
dengan meletakkan bahawa adanya faham hulul dan ittihad. Jadi Ibnu Arabi sendiri dalam penyataannya menyatakan tentang ini sudah disebutkan lebih awal. Dia kata orang yang menyebut tentang hulul ini atau wahdatul wujud yang kita sebut tadi adalah mereka hanyalah golongan etis ataupun perosak agama saja yang membawa faham ini. Jadi ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, mereka memang tidak bersetuju dengan Ibnu Arabi. Mereka tak setuju dengan Ibnu Arabi, mereka membangkang Ibnu Arabi, mereka mengutuk Ibnu Arabi, mereka menyesatkan, malah ada sebahagian mengkafirkan Ibnu Arabi. Jadi antara nama-namanya Burhanuddin Ibrahim Burhanuddin Ibrahim, Abu Bakar Ibnu Abdullah Ad-Dimashqi, Imanuddin Ahmad, Syekh As-Sakhari, Ibnu Tulun dan sebagainya menyatakan bahawa Ibnu Arabi ini pelampau. Jadi ini golongan yang kedua. Golongan yang kedua. Dan golongan yang ketiga, golongan yang berdiam diri. Dia berdiam diri, dia tak memberikan hukum terhadap Ibnu Arabi. Ini siapa? Syekh Izzuddin Abdul Salam antaranya. Sebelum itu Syekh Izzuddin Abdul Salam ni dia juga keras terhadap golongan sufi, tetapi apabila dia mengenali tokoh ataupun mendekati tokoh sufi seperti Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili, maka daripada situ baru dia kenal tentang keilmuan sufi ini atau tasawuf ini, yang akhirnya dia meletakkan dirinya sebagai memberikan pendapat yang lebih ringan terhadap Ibnu Arabi. Jadi itu yang saya sebutkan sebelum ini, yang saya fikir patut untuk saya jelaskan sedikit supaya kita tak tersalah faham. Sebab sebelum ni bila saya sebut, saya tak tahu ni kita nak cakap Ibnu Arabi ni sesat ke tak sesat. Jadi memang betul itu pandangan saya, kerana saya sendiri tak boleh. Saya tak mampu sebab saya talibul ilm. Saya masih tak cukup lagi kemampuan saya untuk menyatakan ianya sesat atau tidak. Tetapi adalah lebih baik mengambil pandangan-pandangan yang ada sekarang ni, ada 3. Kan? Menyokong, mengatakan Ibnu Arabi tidak tersesat kerana kitabnya telah diselewengkan. Kedua, mengatakan memang dia sesat. Dan yang ketiga, langsung tak mengambil pandangan untuk menghukum sesat atau tidak. Okey. Dalam hal ini ini dipanggil perbezaan pendapat lah. Kita panggil ikhtilaf lah, kan? Ikhtilaf. Jadi dalam ikhtilaf ini, bagaimana untuk kita menyatukan? Boleh tak kita satukan pandangan ini? Perbezaan pendapat boleh tak disatukan? Sememangnya susah untuk disatukan. Sejak dahulu sampai sekarang memang tak mampu untuk kita satukan. Tetapi bagaimana untuk menyelesaikan keadaan ini adalah berdasarkan kepentingan ketenteraman awam. Maksudnya apa? Dalam sesebuah negara perlu ada satu, daripada banyak-banyak pandangan, dia perlu ambil pandangan tu. Siapakah yang boleh buat pandangan, yang meletakkan pandangan tu? Ada 2 institusi, iaitu fatwa, mufti, satu lagi qadi, hakim. Jadi inilah 2 yang kita katakan sebagai penentu hukum untuk menyatakan sesat atau tidak. Okey. Yang tadi saya sebutkan tentang Ibnu Arabi, bukan tentang wahdatul wujud. Sebab Ibnu Arabi ini yang tadi yang kata bersetuju, menyatakan bahawa dia tidak tersempang dan tersesat, itu adalah mengatakan bahawa faham wahdatul wujud itu tak dibawa oleh dia, tapi anak murid dia. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kata memang betul dia dah bawa lebih awal. Dan yang ketiga, dia berdiam diri. Okey, itu tentang Ibnu Arabi. Tetapi faham wahdatul wujud ini yang lebih penting untuk kita faham sehingga hari ini ada wujud. Maknanya ada. Jadi dari segi ketenteraman awam yang tadi saya sebutkan, penentuan hukum untuk kita berpegang pada satu menurut negara kita. Terutamanya kalau kita di Malaysia, fatwa itu dipegang di bawah negeri. Jadi fatwa Selangor. Fatwa Selangor 2001 dah sebut wahdatul wujud sesat dan menyeleweng. Ya. Fatwa kebangsaan lebih awal lagi, fatwa kebangsaan, Majlis Fatwa Kebangsaan lebih awal tahun 2000 dan menyatakan bahawa ini adalah sesat, malah disebut di dalam fatwa itu
Kitab-kitab seperti Kashful Asrar, Ad-Darun Nafis, Hidayatus Salikin tidak dibenarkan belajar di masjid dan di surau. Fatwa tu jelas. Kalau kita pergi lebih awal lagi 1948, fatwa di Johor. Mufti ketika itu Said Alawi Tahir Al-Haddad. Dia menyatakan bahawa ijma' para ulama menyatakan bahawa faham wahdatul wujud ini jatuh kufur. Jatuh kufur, dan siapa mengamalkannya maka dia murtad, isterinya tercerai, tertalak, anak menjadi statusnya anak luar nikah, dan harta diserahkan di Baitul Mal. Jadi kalau tengok fatwa tu lebih keras lagi, kan? Tapi memang rupanya kita di Malaysia pun sudah menjelaskan itu. Cuma yang tadi yang awal saya sebutkan tentang persanggahan pendapat tentang Ibnu Arabi, yang itu tentang Ibnu Arabi, ya. Kemudian yang ini tentang ajaran yang selepas itu, ajaran wahdatul wujud. Kerana perbincangan yang menyokong ini mengatakan, antara lain lah, dia panjang lah perbincangan dia kan. Perbincangannya adalah bila mana perkataan wujudnya, perkataan wahdatul wujud itu dipopularkan oleh anak muridnya, maka apa yang disampaikan dengan menisbahkan kepada tok gurunya, kebarangkalian tersalah ataupun dah terselewing sedikit dari segi faham anak murid tu. Jadi yang itu yang tersebar, yang sampai kepada alam Melayu kita, yang sebelum ni kita sebut tentang Hamzah Fansuri, kan? Kita sebut tentang siapa lagi? Nuruddin Araniri, kan? Yang mereka-mereka yang berpegang kepada faham ni. Okey. Saya tambah satu lagi sebelum kita masuk cerita ni, tajuk kita hari ni. Saya menyemak lagi dalam Al-Qadi'iyat mengatakan dalam kitab Asy-Syifa, memang ijma' ulama' telah lebih awal ataupun telah sepakat mengatakan akidah hulul dan ittihad ini ataupun wahdatul wujud ini kufur. Sampai tahap kufur, kafir. Kafir. Dan mereka, pandangan ini sebenarnya dibawa oleh golongan mutasawwifah. Mutasawwifah ni orang yang olok-olok nak jadi ahli tasawuf. Maksudnya bukan ahli tasawuf yang asal, yang original, tapi mereka ni nak jadi seperti orang sufi. Kalau sekarang orang panggil apa Orang panggil apa dia panggil ada istilah zaman sekarang ni tentang dia nak jadi, dia tak pandai mana tapi buat je. Pseudo sufi pseudo sufi. Kemudian kalau dalam ilmu lain pun sama, orang panggil, orang Melayu ada sebut palatau. Pernah dengar? Saya dengar bahasa orang muda sekarang lah, panggil palatau ke apa macam tu lah. Dia tahu sikit je tapi dia nak tunjuk macam dia tahu. Jadi itulah yang terjadi dalam membincangkan tentang wahdatul wujud. Antaranya adalah yang datang daripada orang-orang yang klaim dia orang sufi yang hebat. Dia faham dalam lagi. Ataupun yang disebut oleh Al-Qadi'iyat ni juga adalah yang dibawa oleh golongan batiniyah. Siapa batiniyah ni? Al-Ghazali menyatakan dia orang ni Syiah, dan golongan ini meyakini pada ayat Quran dan hadis itu ada maksud tersirat yang kita tak faham melalui akal. Jadi ini adalah rahsia yang akan didapatkan dengan dekatnya kita dengan Tuhan. Jadi ada makna batin di sebalik ayat Quran dan juga hadis. Dan mereka inilah dalam kelompok Syiah Ismailiyah juga, mereka adalah yang pelampau. Jadi mereka inilah juga yang membawa faham wahdatul wujud yang dibawa, yang disandarkan kepada Ibnu Arabi. Kemudian Qaramitah, ini kita dah kenal dulu. Qaramitah ni orang Syiah juga. Dan kemudian golongan Nasrani, kerana faham mereka 3 in 1 tu cuba dibawakan dalam bentuk Islam atas nama wahdatul wujud, bahawa Nabi Muhammad itu adalah cerminan Tuhan. Kemudian masuklah cerita Nur Muhammad dan sebagainya. Jadi konsep yang asal itu telah disalah faham. Yang itu ya isunya. Malah nama batiniyah ni, kalau hari ni kalau dekat Mesir dia panggil Ubaidiyin. Dekat Syam nama dah lain, Druz.
Syiah Druz tu kan. Kemudian kalau dekat Palestin dia panggil Bahaiyah. Dekat India dia panggil Bohra atau Baharah. Dekat Yaman dia panggil Al-Yamiyah. Turki dia panggil Baghdashiyah. Dan ada juga tempat lain dipanggil Al-Babiyah. Jadi ini adalah kecelaruan yang berlaku lah. Kita boleh katakan begitu. Yang mana berbalik kepada sesi yang lepas bila ada yang bertanyakan kenapa saya tak menyatakan ianya sesat. Itulah saya katakan kembali, saya jelaskan bahawa isu yang saya sebutkan Ibnu Arabi itu sesat atau tidak kerana ada ikhtilaf ulama. Ya, tetapi dari segi faham wahdatul wujud, itu memang sesat. Kalau kita di Malaysia lagi jelas seperti mana saya sebutkan dalam fatwa-fatwa tadi ya. Batiniyah ni dia adalah pelampau Syiah kan. Tetapi faham dia tu adalah daripada Majusi yang dibawa ke dalam sebab Parsi kan, mereka pun Parsi juga, yang dibawa dan diperturunkan dan berkembang sebagai falsafah etis zaman Abbasiyah, Al-Ma'mun. Dan Al-Ma'mun ni juga kontroversi kerana dia menyokong Mu'tazilah dan dia juga memenjarakan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Ya. Kemudian dia berkembang lagi. Al-Ma'mun ni anak Harun al-Rashid ya. Anak satu lagi yang kemudian menjadi khalifah yang ke-8 Mu'tasim. Zaman ini juga berkembang lagi ilmu batiniyah ini di bawah Abdullah Ibn Ma'mun, di mana bermulalah falsafah numerologi dalam Islam. Yang nombor 7 dan nombor 12 adalah nombor keramat. Pernah dengar? Nombor 7 adalah nombor daripada Bismillah. Nombor 12 adalah nombor daripada La ilaha illallah. Huruf itu dikira dan dikatakan nombor itu mempunyai dia punya kelebihan dan karamahnya yang tersendirilah. Jadi yang ini antara apa yang saya boleh kongsikan berkenaan dengan Ibnu Arabi, kemudiannya falsafah yang dibawa daripada Zoroaster ataupun kita panggil Majusi tadi berkembang menjadi Batiniyah. Sufi Batiniyah, Syiah Batiniyah, dan kemudiannya sampai ke alam Melayu yang sampai hari ini ada lagi. Walaupun kita dah fatwakan sesat, tapi ada juga yang dalam YouTube pun ada cerita-cerita tentang hal ini. Kamu tak faham, saya pun pernah jumpa sendiri pengalaman peribadi saya. Saya bercerita tentang isu politik waktu tu. Tapi kemudian satu hamba Allah ni dia kata kepada saya, inilah semua sebab tak faham, tak kenal diri. Maksud kata betul lah, tak kenal diri betul. Dia kata, saya bercakap dengan awak ni, saya sebenarnya sedang bercakap dengan saya. Okey. Dan siapa itu saya? Tanya saya. Mak, saya tak naklah menjawab. Saya kata, entahlah apa. Dalam saya ada Allah. Allah adalah saya. Saya kata dah lain dah ni. Dah lain dah. Jadi ada maksudnya walaupun kita di Malaysia dah diharamkan, ada juga sebahagian mereka yang masih mengikut, yang kalau kita ada kemampuan untuk membetulkan, cubalah betulkan. Tapi saya sendiri pun kalau berhadapan dengan mereka ni agak susah nak cakap kerana bukan mereka mencari kebenaran. Kalau mencari kebenaran, insya-Allah boleh bincang. Tapi kalau sekadar nak membetulkan, dia pun ada hajat untuk betulkan kita tau. Nanti kita akan tengok dalam, mungkin saya akan bincang secara offline nanti, bagaimana kewujudan kelompok Syiah Batiniyah ni yang berbentuk missionary. Yang saya pun terkejut bila membacanya kerana dia berpusat di Yaman. Baik. Jom kita mulakan dengan tajuk kita hari ini berkenaan dengan Sri Lanka dan juga kuasa-kuasa kecil India dengan alam Melayu. Sambungan Baik. Saya mulakan dengan satu sejarah yang penting bagi India dan juga alam Melayu berkenaan dengan pusat pengajian Buddha. Pusat pengajian Buddha yang cukup terkenal di Nalanda namanya, di India. Dah tak adalah. Ini adalah tinggalannya. Tapi masih elok juga nampaknya.
tinggalan yang kita panggil sebagai universiti juga. Banyak dalam catatan Inggeris menulis Nalanda University. Ini adalah pusat pengajian Buddha di India. Pusat pengajian Buddha ini cukup terkenal dan kita akan tengok nanti ianya berkembang zaman Asoka. Itu zaman yang dia berkembang maju. Tetapi tidak lama selepas itu, selepas kematian Ashoka, ajaran Buddha telah menjadi kurang popular dan ia menjadi lebih popular di alam Melayu. Ajaran Buddha itu menjadi ajaran ataupun tempat belajar Buddha adalah di Palembang. Pusat pengajian Buddha di Palembang. Ini cerita tentang sebelum kedatangan Islam lah. Sebelum kedatangan Islam. Dan ini dinyatakan dalam catatan Arab dan juga catatan Cina berkenaan dengan bagaimana contohnya yang kita kenal sebagai I Ching. Pernah dengar I Ching? I Ching ni adalah panggil apa kalau biara, dia panggil biarawan. Biarawan Buddha yang daripada Cina pergi ke Nalanda. Dia pernah duduk di sana beberapa hari untuk belajar tentang Buddha, permulaan sebelum Buddha berkembang di Cina. Kemudian dia singgah di Palembang. Dan di Palembang ini dia datang 2 kali. Dan kali yang kedua lebih lama lagi, beberapa kalau tak silap saya 2 tahun dia belajar tentang Buddha di Palembang. Dan dia 2 kali sebab apa? Sebab dia balik pergi Guangzhou, ambil kertas dan juga pen dakwat, kerana ketika itu alam Melayu belum ada kertas. Jadi dia bawa kertas dan dia salin, dia belajar dan dia bawa balik ke China untuk kembangkan Buddha di China. Dan agama Buddha itu menjadi agama orang Melayu lah zaman tu, iaitu dalam sekitar kurun ke-9. Kurun ke-9, agama kita sebut sebagai agama majoriti lah. Kerana kalau nanti kita bincangkan tentang kedatangan Islam ke alam Melayu ni, dia ada beberapa fasa lah. Ada yang seawal kurun ke-7 pun ada, kan? Tapi itu bukan secara mass. Maknanya ada penempatan Islam. Daripada Cina pun ada, dalam kurun ke-9 pun dah ada. Jadi yang ini secara mass, terutamanya kerajaan, mereka adalah Buddha, kurun ke-9. Tapi bila contoh Candi Borobudur, nanti kita tengok candi itu. Candi itu adalah candi agama Buddha, Buddha asal. Nanti kita akan tengok juga pecahan Buddha tu, kerana Buddha tu juga terpecah. Dan apabila mereka masuk Islam, sebab Borobudur tu di Jawa kan. Apabila kerajaan Sailendra, kerajaan di Jawa tu masuk Islam, kerajaan Sriwijaya yang akhir, bila dia masuk Islam, dia tinggalkan lah. Dia tinggalkan tempat tu, dah jadi bukan tempat penting lah untuk mereka. Saya nak cerita tentang Buddha ini terlebih dahulu, kerana Umayyah dalam sejarah pernah juga menguasai India. Tetapi secara bandar-bandar kecil, bukan keseluruhan India lah. Jadi yang dihantar untuk pergi ke sebelah India ini adalah General Umayyah yang namanya Muhammad Ibn Qasim. Dan Muhammad Ibn Qasim ini, dia pergi ke India kerana dia nak menangkap Raja Dahir. Yang ini dinasti Rai, orang Hindu lah. Dia nak menangkap Raja Dahir ini kerana Raja Dahir ini sepatutnya membantu kerajaan Umayyah daripada serangan Lanun. Serangan Lanun, tetapi apa yang terjadi, dia tidak membantu, maka dia terpaksalah Umayyah menghantar generalnya untuk berlawan ataupun berperang dengan Raja Dahir. Jadi kalau ikutkan tentang sejarah secara kronologi, zaman Umar Abdul Khattab sudah mula datang ke Thana ni, Thana ni, dekat dengan Mumbai hari ini, tahun 636. Sudah dihantar wakil daripada zaman Sayyidina Umar untuk melihat kawasan ini dan juga menyampaikan dakwah. Kemudian yang kedua, zaman Umayyah di Barwas. Barwas ni hari ini berada di sekitar selatan Gujarat lah.
Kemudian kali yang ketiga adalah zaman Marwan Ibnu Hakam ini. Ketika ini dia menguasai Sind. Dalam peta ni peta sekarang ni India. Sebelum ini dia termasuk dalam India lah. Sind sekarang berada dalam Pakistan kan. Jadi di Sind itu bandarnya dibina. Satu bandar dibina oleh Umayyah yang dipanggil sebagai Al-Mansurah. Al-Mansurah. Atau dalam bahasa tempatannya mereka panggil Brahmanabad. Kalau di India memang ada Brahminabad, yang ini Brahmanabad. Tapi kalau kita search kat internet, akan keluar dekat Google Map Mansurah, tak keluar Brahmanabad. Brahmanabad. Jadi dapat dikuasai dan kemudiannya membina bandar Umayyah di bawah gubernur, tak ingat namanya. Kemudian zaman Yazid, kemudiannya selepas sekitar tahun 7 atau 18, bandar itu tumpas. Kemudian khalifah seterusnya Yazid cuba kembali mendapatkan wilayah ini, berjaya, tetapi akhirnya mereka kalah, terutamanya apabila Umayyah sudah semakin mula jatuhlah ke tangan Abbasiyah. Ada lagi tinggalannya. Tengok kat situ dia tulis Brahmanabad. Brahmanabad. Brahmanabad Archaeology Government Sind di Pakistan. Siapa yang mengarahkan pergi ni? Yang general tadi ni. Dia seorang yang memang sangat ditakuti dalam sejarah. Gubernur Basrah dan juga Hijaz. Ya, orang perasan. Orang rajin baca kan. Al-Hajjaj. Al-Hajjaj. Ini sangat menakutkan. Dia sangat takut dengan Al-Hajjaj. Menyebabkan dia melarikan diri jauh. Sampai ke India, sampai ke Thailand. Nanti kita akan tengoklah Thailand tu. Dan sebagainya. Daripada sinilah kerajaan Baghdad terinspirasi untuk membina sistem ataupun bandar yang lebih tersusun ataupun bandar yang lebih sistematik. Muhammad Ibn Qasim ini tadi yang telah berjaya mengalahkan Raja Dahir tadi, kemudiannya membuat penempatan Brahmanabad, dan di sini juga bermulanya melihat antara lain bukan Islam yang beragama Buddha, mempunyai kebebasan untuk beragama. Kemudian kuasa Umayyah sudah semakin melemah. Jadi gubernur-gubernur kecil yang berada ini sudah mula membina dinasti-dinasti mereka sendiri. Dan antara perkara awal yang dipelajari oleh orang Arab adalah sistem nombor. Sistem nombor. Jadi sistem nombor ini berasal dari India. Sistem nombor yang dipelajari oleh orang Arab adalah berasal dari India. Dari segi penulisan tu, tulisan nombor. Ini sistem nombornya. Kalau kita lihat dari Brahmi, kemudian berkembang zaman India tu, Gwalior, kurun ke-9. Kemudian kita nampak tak bahasa Arab di sebelah barat dan timur lain. Kita biasa belajar dulu kat yang ini kan. Waktu saya 5-6 tahun lepas, lebih kurang macam tu lah. Saya perasan, rupa-rupanya yang kita gunakan 1, 2, 3 macam ini, yang Roman juga, bukan Roman, yang Latin tulisan Latin ini, juga berasal daripada tulisan Arab sebelah barat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cuma kat situ tidak ada kosong. Kalau di sini kosong berasal daripada India, memang ada. Kosong tu memang ada. Nombor kosong. Jadi ini ada juga perbincangan yang lebih detail di peringkat ahli sains yang saya kenal di Malaysia ni, seperti Prof. Syahir. Prof. Syahir ni dia pakar etnomatematik, dia panggil, etnomatematik. Dan orang Melayu pun mengambil juga ilmu yang sama, dan antara nombor kosong ni dalam sistem nombor adalah sangat penting. Dia ada falsafah, ada cerita pasal nombor kosong. Tanpa nombor kosong, kiraan itu akan jadi susah. Itu detail lah. Itu mungkin kena pakar lah yang menerangkan. Saya dah baca dah. Bukunya tebal. Pening kepala. Pening
Sebab kita bukan ahli sains matematik yang pure, jadi kita nak faham dalam-dalam tu mungkin agak susah. Sebab tu saya kalau yalah tuan-tuan perempuan dah lama dengan saya, dah faham dah cara saya suka untuk mengatakan lebih baik mengatakan tidak tahu daripada pandai-pandai buat-buat tahu. Sebab setiap ilmu tu dia ada lagi tambahan dia, ada lagi jurusan, orang kata lagi kita PhD, adakah kita membincangkan lagi besar atau lagi kecil? Lagi kecil. Dan kecil itu yang waktu kita belajar asas dulu kita rasa dah cukup dah. Rupanya PhD ni dia boleh detail lagi perbincangan dia yang untuk orang awam tak sesuai untuk faham lah. Jadi sebab tu bila kita faham hal-hal begini, macam saya sebab kita banyak baca kan, kita banyak buat kajian, kita jadi susah untuk memberikan satu kesimpulan awal. Sebab bila setiap kali baca, ada jumpa benda baru. Penyebab kepada saya rasa macam, lebih baik saya ambil pandangan yang dah ada je. Berbanding saya bagi saya punya pandangan. Kerana kalau saya nak bagi saya punya pandangan, saya perlu ada kemahiran lebih. Contoh, katakan dari segi Islam ni pun, tentang ilmu tasawuf, ilmu fiqh, ilmu hadis ada, ilmu Quran ada. Setiap ilmu ni dia punya cabang dia. Tak. Jadi kalau saya setakat baru tahu sikit ni, saya nak buat kata, ini. Jadi beginilah cara dia. Saya tak beranilah. Jadi itu cara saya. Dan itulah juga yang saya perhatikan, lagi kita kaji, lagi kita jumpa benda-benda yang kita tak pernah tahu. Buddhisme dan juga Islam. Bila masuk zaman Abbasiyah baik dengan orang Buddha, orang Hindu dan juga orang Jain. Dan itu boleh kita lihat dari segi apa? Dari segi treatment ataupun layanan mereka terhadap Buddha, Hindu dan juga Jain ini berbeza dengan orang Multan. Sebab orang Multan ini, mereka asalnya Sunni, mereka telah convert pergi Syiah, menjadi Syiah Ismailiyah dan mengisytiharkan berada di bawah the vassal state of Fatimiyah. Maka ini dah dipanggil dalam istilah fiqh, panggil burah kan. Maknanya the revolt lah kan. Jadi orang begini dihalalkan darahnya lah. Maka mereka memang ditentang sepenuhnya lah. Jadi Mahmud Al-Ghazni ini adalah mereka, kita pernah belajar dalam kerajaan Ghaznawi. Inilah kerajaan Ghaznawi, Mahmud Al-Ghazni. Jadi Mahmud Al-Ghazni inilah yang melawan Multan. Walaupun bapaknya sendiri adalah pro Syiah, tetapi dia tetap melawan Multan ni. Kita akan lihat lagi perbincangan tentang Buddha yang selama ni kita pun tak perasan dibincangkan. Bagaimana Buddha ini pada zaman Umayyah sudah dikategorikan sebagai ahli kitab. Kemudian nanti saya tunjukkan perbahasan dia. Dikategorikan ahli kitab, kemudian dikategorikan sebagai zimmi. Zimmi ini kafir zimmi kan. Mereka yang duduk dalam negara Islam dan mereka bersetuju untuk mempertahankan negara Islam dan mengikut undang-undang di bawah negara itu. Jadi zimmi. Interaktif ataupun interaksi antara Buddha dan Islam ini, perbincangan, dialog sangat aktif zaman Abbasiyah. Di mana perbincangan itu berlaku? Di Baitul Hikmah lah, yang merupakan universiti agung di Baghdad, di mana perbincangan tentang sebagai macam-macam ilmu, pusat terjemahan dan sebagainya. Antara lain adalah ini yang kita tahu, Al-Mansur sendiri yang initiate Baitul Hikmah ini dengan memberikan peranan kepada Buddha, yang nanti kita akan lihat lagi siapakah orang Buddha yang telah diangkat. Kemudian diteruskan zaman Harun Ar-Rashid. Seterusnya kitab yang pertama bercerita tentang Buddha dalam bahasa Arab yang menjadi perbincangan di Baitul Hikmah adalah Bilauhar wa Budasaf Abban Al-Lahiki. Dia ini merupakan seorang penyair di Baghdad. Kemudian wujud kitab Al-Bud daripada bahasa Sanskrit diterjemahkan kepada Arab, dan ini merupakan kitab utama yang membincangkan tentang Buddha, Buddhism.
Menarik kalau kita melihat dari konteks keilmuan di Baghdad ni, Baitul Hikmah. Kerana di Baitul Hikmah, dia adalah pusat penterjemahan pelbagai bahasa dan termasuklah pelbagai ilmu. Bermakna bukan ilmu agama saja. Sebab kita hari ni kalau kita sebut tentang orang Islam, mesti nak belajar ilmu agama saja. Tetapi ini tidak. Sebab itu perkembangan tu makin berkembang menyebabkan setengah dari zaman ke zaman muncul idea-idea baru yang perlu dilawan untuk memastikan akidah itu dalam keadaan terpelihara. Maka perbincangan dalam bentuk falsafah wujud. Jadi mewujudkan pula ilmu kalam. Itu panjang lagi tu. Jadi ilmu kalam untuk berbahas dengan orang yang belajar ilmu Aristotle dan juga Plato yang telah diterjemahkan. Jadi dia pun memberikan faham yang Tuhan tu bagaimana, alam ini bagaimana, mengikut faham-faham falsafah Yunani dan juga Rom mungkin bahagiannya. Jadi perkara itu makin lama makin berkembanglah. Termasuklah antara lain di sebelah timur, ilmu-ilmu dalam bahasa Sanskrit diterjemahkan ke bahasa Arab. Keluarga Barmak atau dalam bahasa Arab dipanggil Al-Baramikah. Khalid ibnu Barmak. Dia merupakan biarawan Buddha. Bapaknya juga adalah orang Buddha, gubernur Buddha dekat Balkh atau Naubahar. Dia ini dilantik menjadi wazir Khalifah Abbasiyah yang pertama. Dan dia tak masuk Islam. Dia adalah orang Buddha. Keluarga Barmak ini memeluk agama Buddha dan menjadi gubernur keturunan mereka ni mengekalkan agama Buddha dan dilantik menjadi gubernur di kawasan non-Muslim. Di Balkh ini banyak kawasan orang bukan Islam dan mereka ini dinaikkan menjadi gubernur dan keturunan mereka selama 500 tahun memegang jawatan ni. Dan Naubahar ini sekarang dekat mana? Dekat Afghanistan. Naubahar atau Balkh, dekat Balkh. Sama lah orang Kristian pun nama Arab juga. Nama Arab. Jadi sama ada nama asal dia, wallahu alam, setakat yang saya baca-baca memang menyebut tentang Khalid ibnu Barmak lah. Dan malah dia pernah diangkat sampai ke jawatan yang tinggi, Dewan Al-Kharaj. Ini Menteri Kewangan lah. Kementerian Kewangan. Kementerian Kewangan. Ini menjadi gubernur Tabaristan tahun 765. Malah di dalam karya yang agak terkenal 1001 Malam. Siapa suka baca karya-karya begini mungkin pernah dengar lah nama Barmak, sebab disebut nama Barmak dalam karya ni. Saya tak baca sangatlah macam tu kan. Kemudian Khalid ibnu Barmak juga antara salah seorang yang berperanan dalam membina bandar terancang Islam yang pertama, iaitu Baghdad. Dia terlibat juga. Dan cukup mengejutkan sewaktu saya membaca tentang keluarga Barmak ini, kerana Yahya ibnu Khalid Al-Barmaki, ini anaknya tadi. Khalid ibnu Barmak, anaknya Yahya pula, menjadi guru kepada Harun Ar-Rashid. Dia mengajar. Tapi ilmu yang diajarkan sudah tentu bukan ilmu agama lah. Bukan ilmu Islam lah. Lebih kepada ilmu-ilmu yang ada di India. Ilmu-ilmu sains, ilmu yang ada di India. Dan termasuk sebahagian Buddha, supaya dia mengenal tentang Buddha itu. Dan kemudiannya, daripada situlah Khalifah Al-Mansur, bapaknya kepada Harun Ar-Rashid ni, menghantar banyak delegasi untuk meneroka ilmu-ilmu di India. Ini telah terjadi zaman Abbasiyah. Yang tuan-tuan perempuan tengok gambar sebelah kanan ini, ada lukisan, ilustrasi. Dulu kitab-kitab, terutamanya di sebelah Parsi, kitab-kitab mereka ini ditulis dengan ada ilustrasi. Jadi ilustrasi mereka itu macam ni, memang cantik. Dan ilustrasi mereka ini, naskah asalnya masih ada. Tetapi semuanya bukan di tangan kita lah. Jadi lukisan yang kita lihat ini adalah lukisan kurun ke-14, iaitu salinan daripada
kitab sebelumnya. Manuskrip asalnya dipercayai adalah kurun ke-10 yang bertajuk Akhbari Barmakiyan. Maksudnya kisah tentang keluarga Barmak. Jadi ada kitab dia tentang keluarga Barmak ini, ditulis zaman Khalifah Mansur. Kemudiannya ada 16 helaian ilustrasi daripada manuskrip ini. Bukan ini saja, ada banyak lagi, ada 16. Semuanya telah terjual dan berada di mana? Di London, Toronto dan juga negara Eropah yang lain lah. Yahya ini juga mengetuai projek terjemahan ilmu Sanskrit dan juga ilmu-ilmu Buddha di di Baghdad. Perbincangan tentang Buddhism. Saya berani untuk berkongsi hal-hal begini dekat di antara kita sebab saya tengok orang kat sini matang-matang. Kita mencari ilmu dengan orang kata kebebasan untuk kita melihat sumber yang pelbagai lah. Jadi perbincangan tentang Buddhism ini agak mungkin bagi saya di Malaysia kurang dibincangkan, malah mungkin ada sebahagian mengatakan kontroversi. Tetapi ini dibincangkan sejak zaman Abbasiyah lagi, seperti kita sebut tadi. Ya. Kurun ke-10 lagi sudah dibincangkan tentang rumah ibadat, penganut dan kawasan penempatan Buddha yang ada di sebelah India tadi, Sind. Kemudian wujud perbincangan di Baghdad. Konsep ketuhanan Buddha dan juga Hindu ni lebih kurang sama. Jadi mereka keliru tentang Buddha dan juga Hindu menyebabkan mereka berbincang lebih mendalam. Pada masuk kurun ke-10 ya, kedudukan Buddha, Gautama Buddha sebagai Nabi dibincangkan dalam topik Ashabul Madhahibul Hind, dalam membincangkan siapa itu Al-Buddh dan apakah sifat Buddhasaf dan Yudasaf itu. Saya tak mendalami, cuma saya menyatakan bahawa ini sudah dibincangkan oleh para ulama yang namanya antara lain Ibnu Nadim, Al-Biruni, Al-Mas'udi. Disebutkan ciri-cirinya seperti Nabi, tapi mereka tak sebut itu Nabi lah. Ciri-cirinya umpama Nabi. Asy-Syarastani sahaja yang menyatakan bahawa Buddha itu adalah Nabi, Gautama Buddha. Dan Al-Biruni mengatakan bahawa sifat Yudasaf Buddha ini, sifat yang ada pada Buddha ini sama seperti agama, pernah dengar tak? As-Sabi'un. Sabian, dalam bahasa Inggeris mengatakan Sabian, Sabian. Agama Sabian. Jadi Al-Biruni menyatakan kalau dia Asabian, maka ia ahli kitab. Kurun ke-13 Baghdad musnah. Maka hilanglah segala karya-karya mengenai Buddhisme kecuali beberapanya, antara yang terselamat Jami' Tawarikh dan juga catatan Ibnu Battuta, tetapi hanya menyatakan kewujudan Buddha tanpa membincangkan seperti mana perbincangan ilmiah yang ada. Jadi yang dapat kepada kita ni adalah perbincangan yang selepas-selepas itu, yang daripada salinan-salinan yang bukan asli perbincangan di Baghdad ni. Jadi perbincangan itu sudah tidak dibincangkan selepas kurun ke-13 seperti mana hebatnya perbincangan zaman Abbasiyah. Okey. Jamaluddin Al-Qasimi di dalam kitabnya Mahasinut Ta'wil membacakan dan mengutip dalam tafsir Ibn Taymiyah tanpa mengubah apa yang disebutkan oleh Ibn Taymiyah berdasarkan catatan Al-Qasimi inilah, pada surah At-Tin, Wat-Tini Waz-Zaitun wa Turi Sinin wa hadzal baladil amin. Tetapi ini juga agak kontroversi sedikit kerana Al-Qasimi sendiri menyebut tentang apa yang disebut oleh Ibn Taymiyah tanpa dia mengubahnya. Tetapi apabila disemak dari segi apa dalam tafsir Ibn Taymiyah secara khususnya tidak menyatakan seperti mana yang disampaikan inilah. Jadi ada perbincangan mengatakan bahawa bahagian itu telah diubah ataupun
telah ditakwil. Ada yang pula menyatakan bahawa bahagian itu sebenarnya ada tetapi telah dibuang. Wallahu a'lam. Kerana nanti di penghujung kelas lah saya akan sebutkan tentang satu istilah yang diperkenalkan oleh Said Ali Taufik Al-Attas. Dia panggil the corruption of knowledge. Itu tentang nak mencari ilmu ni. Tapi punya wujud pula the corruption of knowledge. Seperti mana yang terjadi pada cerita Ibnu Arabi tadilah. Apabila ada penambahan, mungkin ada juga pengurangan ataupun yang dibuang kan, mengikut kepentingan penulis itu sendiri. Jadi dalam perbincangan itu memang disebut dari segi tafsiran tentang surah At-Tin itu sumpah terhadap pokok-pokok ni. Wat-tin. Saya tak nak sebut tentang tin dulu. Waz-zaitun kan? Zaitun. Zaitun itu berkait dengan tempat di mana satu pokok, tempat Nabi Isa diangkat menjadi Nabi. Itu melibatkan pokok zaitun. Kemudian, Waturi Sinin adalah Bukit Sinai. Itu di mana tempat Nabi Musa mendapat mandat untuk menyelamatkan kaum Israel, iaitu Yahudi. Baladin Amin, itu adalah Makkah. Ya? Makkah iaitu Nabi Muhammad dapat wahyu. Wat-tin ni apa? Buah tin, pokok tin. Maka perbincangan sebahagian daripada ulama mengatakan bahawa At-tin itu adalah pokok Buddha. Pokok suci Buddha itu. Yang di mana Gautama Buddha diangkat menjadi Nabi. So-called Nabi. Ya? Jadi saya sekadar membentangkan perbahasannya dalam perbincangan ilmiah cukup detail. Ininya perbahasan yang dibuat. Dan perbahasan ini bukan ulama zaman kini. Ulama zaman kini hanya menghuraikan apa yang telah dibahaskan. Seperti mana yang tuan-tuan perempuan tengok ni lah. Pandangan bahawa Buddha itu sebagai Nabi dari segi kajian filologi. Filologi ni adalah teks Quran tadi. Bagaimana kajian-kajian yang dibuat. Itu beberapa ulama dalam kurun ke-13 membincangkan tentang ini. Secara pensejarahan, semua ada menyebut tentang Buddha dan juga dari segi kepercayaan, juga dibincangkan dari segi konsep syahadah dan juga zuhud. Dan lebih mengejutkan kita, tin tadi dipanggil apa? Body body tree Kalau yang Buddha duduk, body body. Body tree. Kalau kita melihat dalam tafsir Ibn Kathir berkenaan dengan, boleh baca tak ni? Kecil tentang As-Sabi'un. As-Sabi'un ini mereka innahum kal majus, seperti orang Majusi. Kemudian ini adalah penerangan tentang kaum Sabi'in. Faqalahum qaum ya'budunal malaikah. Ada yang mengatakan seperti Abdul Rahman bin Mahdi ini mereka menyembah malaikat. Qaum ya'budunal malaikah wa yaqra'una zabur. Baca zabur wa yusalluna ilal qiblah. Dia ada kiblat bersolat. Alladhi ya'rifullahu wahdah. Mereka percaya Allah itu satu-satunya. Wa laysat lahu syari'ah ya'malu biha wa lam yahdath kufran. Dia kata wa laysat lahu syari'ah, dan tidak ada satu syariah yang khusus mereka beramal, dan tidak pula mereka ini dikatakan Sabi'in ini sebagai kufur. Tidak. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri pula menyatakan bainal majus wal yahud wan nasara. Mereka ni nak kata majus pun tidak, kata Yahudi pun tidak, nak kata Kristian pun tidak. Kemudian yaqra'una zabur, kemudian as-sabi'una ahluddin minal adyan. Yang ini adalah tentang perbincangan tentang as-sabi'un yang menyebabkan ciri-ciri yang ada pada Buddha itu umpama sabi'un. Menyatakan bahawa itu yang ada pandangan mengatakan bahawa mereka adalah ahlul kitab. Nanti kita kena tahu. Kerana yang dimaksudkan Buddha zaman itu dengan Buddha yang hari ini mungkin sudah jauh berbeza lah. Okey. Apa boleh terangkan? Tentang kitab Veda, Hinduism. Kitab Veda ni adalah faham mereka yang mana kitab ini umpama wahyu juga yang diturunkan. Diturunkan kepada bangsa Asia Tengah
tapi tak diketahui dihantar kepada siapa. Ini kita nak faham sikit tentang Hindu. Secara spesifik, sebab agama lain dia spesifik pada siapa nama Nabi tu. Tapi untuk yang ini, tak tahu. Dan daripada mana sumber mereka mengatakan ini daripada diturunkan kepada bangsa Asia Tengah, adalah daripada diperturunkan lisan ke lisan. Maksudnya sumber lisan. Dan mula komited ditulis tentang hal ini pada sekitar kurun 1500 sebelum Masihi. Ini awal, lama dah. 4 kitab Veda yang penting, Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda, Atharva Veda. Dan setiap satu Veda ni dia pecah kepada 4 lagi kitab yang membincangkan tentang Aranyaka, Brahmanas, Samhitas, Upanishad. Itu ritual saja. Brahmanas, commentary on the ritual. Samhitas, apa prayers dan juga mantra. Upanishad adalah naratif filosofi dia. Dan ini antara yang agak popular dibincangkan, Upanishad. Siapa yang belajar mungkin interfaith dialog mungkin lebih fahamlah tentang ini. Saya sekadar sebab saya nanti akan bawakan bagaimana faham Buddha dan Hindu akan masuk ke alam Melayu. Jadi kita nak tengok sikit apa pecahan mereka ini. Bermula dengan Hindu di India. Kemudian berpecah pula dalam mempelajari keempat-empat kitab itu. Ada yang percaya kepada kitab-kitab ini dipanggil Astika. Ada yang tidak mempercayainya sepenuhnya dipanggil Nastika. Dan daripada Nastika pula, dia tak percaya sebab apa? Dia punya konsep dia lah. Konsep ni, yang ini saya pun tak mendalami. Lebih kepada tentang dharma, karma, tentang samsara, reincarnation. Ada perkara yang saya tak berapa nak faham. Cuma secara umum yang saya sendiri faham lah. Bukan apa takrifan yang sebenarnya adalah di mana mengatakan bahawa the universe was governed by a supreme being known as Brahman, who was the universe itself, and it was this being who had imparted the Vedas to humanity. Dan kalau dilihat dari segi perbincangannya adalah bahawa hidup ini penuh dengan dosa. Semua dosa, menyusahkan orang. Jadi macam mana kita nak menyelesaikan masalah ini? Sebab kita dilahirkan menyusahkan mak kita yang mengandung. Lepas tu lahir sakit pula, menyusahkan lagi orang tu. Lepas tu hidup, nak besar, menyusahkan orang lain untuk membesarkan kita dan sebagainya. Jadi konsep falsafah itu tak dipercayai oleh golongan Nastika. Tetapi Nastika juga terpecah kepada 3. Yang Charvaka, kemudian Jainism, kemudian Buddhism. Okay? Buddhism adalah antara 2 ekstrim inilah. Yang ini mengatakan ridiculous for people to accept the word of Hindu priest that an incomprehensible language was the word of God. Ini berkenaan dengan Sanskrit, bahasa Sanskrit yang susah untuk difahami. Jadi dia kata tak mungkinlah agama itu diturunkan untuk tapi kita tak faham, susah nak faham. Jadi dia buat satu aliran dia sendiri. Jainism pula mengatakan based on the belief that individual discipline and strict adherence to a moral code, better life. Jadi untuk better life ni kita kena banyak buat amalan macam puasa yang berlebihan, menahan diri dan sebagainya. Jadi Buddhism ni duduk di antara tengah ni, dua-dua ni. Okay. Kemudian Buddha sudah meninggal, mati sekitar umurnya 106 tahun. Memang sebenarnya Buddha dia pesan, jangan buat lagi, maksudnya tak ada pemimpin lain dah selepas aku. Jangan ada pemimpin lain selepas aku, tetapi manusia macam itulah. Yang muncul ini adalah selepas kematian. Selepas kematian Buddha. Jadi muncullah ajaran-ajaran yang diteruskan dengan kepimpinan-kepimpinan yang baru. Kemudiannya berpecah pula Buddha. Antara lain adalah apa? Bila mana mereka sudah makin banyak aliran, maka mereka perlu buat satu meeting. Pengikut-pengikut mereka pun sudah semakin ramai dan mereka buat first council dia pada tahun 400 sebelum Masihi. Cerita ni masih lagi sebelum Masihi. Dan terpecahlah mereka dalam perbincangan itu kepada sek begini, Theravada, Mahayana, Vajrayana. Kesemua berpegang pada 2 falsafah yang dibawa oleh Buddha sama saja. Cuma
dari segi bagaimana nak mencapai ketenangan dalam hidup dan sebagainya, cara dia masing-masing berbeza lah. Yang ini saya harapkan orang yang lebih mahir boleh cuba terangkan. Cuma saya nak sebut tentang Mahayana Buddhism ini yang nantinya akan bawa kepada alam Melayu. Buddha berkembang, yang benar-benar berkembang lah, kewujudan Buddha lebih awal, tetapi yang benar-benar berkembang dengan cukup pesat adalah di zaman Asoka. Asoka the Great 268 hingga 232 sebelum Masihi. Masih lagi menceritakan tentang sebelum Masihi, ya. Jadi ketika ini apa yang terjadi? Adakah Buddha itu berkembang di India saja? Tidak. Rupa-rupanya mereka juga dah buat dakwah dah. Mereka sudah buat dakwah lebih awal, terutamanya selepas perang Kalinga 260 sebelum Masihi. Mereka sudah menganuti Buddhism. Ramai orang-orang Hindu sudah meninggalkan Hinduism, mengamalkan Buddhism, dan mereka menghantar pendakwah ke Sri Lanka, China, Thailand, sampai yang paling jauh ke Greece pun ada. Dan ia menjadi lebih popular di Sri Lanka dan juga di China. Dan nanti kita akan lihat juga termasuklah Melayu, di bumi alam Melayu. Selepas kematian Asoka tadi ni, Buddha sudah tidak berpengaruh dan hanya bertahan agama Buddha itu di India hanya 50 tahun. Selepas pada itu Hindu kembali menguasai India lah. Tapi Buddha dekat luar India berkembang. Kita lihat dekat sini. Tadi kita dah sebut Mahayana, Theravada, Vajrayana. Ada 3 mazhab mereka ni. Jadi Mahayana ni yang saya nak berikan tumpuan, kerana ini adalah faham Buddha yang paling besar lah. Mahayana, daripada sini pergi alam Melayu, Sriwijaya. Alam Melayu sini sampai ke sebelah timur semuanya adalah Mahayana. Vajrayana adalah Tibet, lebih kepada dekat Lhasa, Tibet. Dan satu lagi Theravada dekat sebelah Siam, sebelah utara. Ini semua berkait dengan apa yang kita akan tengok hari ini, insya-Allah. Jadi berkembanglah 3 aliran ini seawal sebelum Masihi lagi perkara ini sudah berlaku. Jadi nak menyatakan bahawa orang Melayu, kita kat sekolah tak belajar lah. Kita kat sekolah tak belajar dan mungkin akan menjadi polemik juga kalau kita belajar orang Melayu dulu Buddha. Dia akan jadi polemik. Kerana Buddha yang kita maksudkan dengan Buddha hari ini dah berbeza lah. Dan Buddha sendiri tidak membenarkan buat patung dia. Gautama Buddha sendiri tak membenarkan satu objek untuk menyerupai dia. Tetapi manusia, biasalah. Maka dia pun nak memperingati, nak buat apa, dia pun buatlah patung. Maka patung yang terbesar suatu ketika dahulu di Asia Tenggara, Buddha, the sitting Buddha adalah di mana? Kelantan. Kelantan di Asia Tenggara bukan seluruh dunia lah. Di Asia Tenggara pada tahun 2001 betul dia adalah terbesar. Dekat Tumpat. Tahun 2008 dia dah jadi tempat kedua. Yang ini saya sendiri pun tak pernah tengok lagi. Wat ini dibina dalam kurun yang ini agak moden dah, zaman moden. Dan pengikut mereka ni bukan yang Melayu kita tu. Ini adalah sekarang ni adalah Siam lah. Mereka adalah Siam lah. Kita tak ada dah Melayu Buddha, tak ada dah. Jadi mereka ni adalah orang-orang Siam. Di Malaysia sendiri berapa banyak tokong Buddha yang kita ada dengan monumen Buddha ni? Banyak kalau yang ni yang ada statue ni, kita ada 6. Dekat Penang ada, Pahang ada, Kelantan ada. Dan kebanyakannya semuanya adalah masyarakat Siam. Masyarakat Siam di sinilah. Masyarakat Siam di sini. Sebab apa dia dah tak jadi yang paling besar? Sebab yang paling besar dah jadi dekat Wat Muang, dekat utara Bangkok. Ini dekat utara Bangkok. Paling besar.
Tetapi kalau paling besar di dunia adalah di China. The largest Buddha. Dekat Sichuan, China. Dibina pun zaman Tang. Zaman Tang ni lah zaman yang tadi yang I Ching datang belajar Buddha dekat Palembang. Yang kita kata dia belajar dekat alam Melayu. Di situ tempat pembelajaran pengajian Buddha yang cukup kuat. Jadi kalau berbalik kepada maksud saya tak pasti, tapi dia yang kalau dari segi terjemahan Inggeris dia akan panggil temple lah. What tu temple. What tu macam dia punya temple lah. Perkataan temple. Ada perkataan India ke Afghan ada kait what dah ada. What ni bahasa Siam lah. Bahasa Siam. Baik. Berbalik kepada kita dah faham tentang Buddha tadi, maka kita balik kepada alam kita ini. Kuasa Melayu yang dipanggil Sriwijaya adalah kuasa Buddha. Ini Melayu Sriwijaya, wilayah dia yang kita tengok warna biru ni lah. Ini wilayah dia. Dan pusat perkembangan Buddha ini pada kurun ke-8 Sriwijaya ini mula berpengaruh. Kemudian dia berkembang Buddha itu pada kurun ke-7 hingga 12 di kawasan Palembang. Jadi daripada China datang turun belajar. Dia belajar dan mengembangkan ke China lah. Jadi pengajian Buddha cukup terkenal di Palembang. Dan hubungan dengan China ni dan juga dengan dinasti, ada satu dinasti Buddha di Bengal. Yang itu kita tak sentuh, dinasti Bengal dan juga di sini. Dan termasuklah khilafah Islam tu adalah dalam perbincangan tentang Buddha Mahayana. Buddha yang tadi, yang the moderate one, yang di tengah. Buddha Mahayana. Buddha Mahayana itulah berkembang di alam Melayu. Dan ketika ini, zaman Sriwijaya, kawasan ini dipanggil Melayu tu. Jadi bila orang cerita pasal Melayu, catatan dinasti Tang sendiri menyebut tentang nama Melayu ni. Jadi kalau nak kata Melayu tu bukan orang bukan di original kan, ada yang dakwaan mengatakan orang Melayu pun pendatang. Tidak. Nama Melayu tu sendiri memang dah nama kawasan ni. Melayu tu sendiri. Kemudian tempat-tempat yang lain juga yang tadi saya sebut Sailendra, ini antara kerajaan akhir lah yang selepas mana akan muncul Majapahit daripada Jawa kan. Jadi kuasa Sriwijaya sudah melemah, tinggal Sailendra. Ketika itu Borobudur masih lagi, kat sini Borobudur masih lagi beragama Buddha, tapi selepas daripada itu orang Hindu sudah bukanlah membawa, sebab sebelum ni mereka juga ada agama Hindu dekat Jawa khususnya. Jadi mereka mengembalikan balik agama Hindu dan sudah bercampur menjadi dipanggil Hindu Buddha. Dia menjadi Hindu Buddha pula. Okay. Jadi bila kita lihat kepada candi zaman Palembang, Mahayana punya Buddha. Okay, di Indonesia panggil candi. Kalau Thailand tadi panggil Wat. Candi. Candi Muaro Jambi dekat Sumatera ni, ini adalah tempat pengajian yang popular kurun ke-10, dan di sinilah yang dikatakan bahawa, maafkan saya tersilap tadi, bukan izin pergi ke Palembang, tapi di Muaro Jambi lah. Dia belajar dekat sini, menetap 2 tahun, terjemahkan ajaran Buddha daripada bahasa apa, tuan-tuan puan rasa? Dia belajar bahasa Buddha, belajar Buddha dekat alam Melayu ni bahasa apa agaknya? Bahasa Melayu. Belajar dekat China, dekat India bahasa Sanskrit. Sampai dekat Melayu, orang Melayu dah terjemah dalam bahasa Melayu. Jadi Buddha Mahayana dalam bahasa Melayu, tapi tulisan inilah, tulisan apa dipanggil? Palava ke? Bukan, belum lagi. Itu dah ujung sikit. Saya tak ingat. Tulisan tu bukan tulisan kita hari inilah. Bukan tulisan Jawi juga sebab tak masuk Islam lagi. Ada nama dia. Saya tak ingat pula namanya. Okay. Jadi daripada situlah yang Cina tadi izin terjemah pula ke bahasa Cina, bawa ke Cina.
Kalau dilihat dari segi candi zaman Mahayana, mereka tidak ada apa-apa bentuk deity ataupun bentuk statue. Sekadar ialah binaan tempat mereka belajar. Kemudian Candi Borobudur juga sekadar binaan. Ini dikira sebagai the world largest Buddhist temple dekat pada kurun ke-9 ni, ini the largest lah. Tapi kesemua candi-candi yang ada di Indonesia khususnya, di tempat kita tak ada candi. Tak ada. Tapi di Indonesia banyaknya. Candi-candi ni sudah hilang peranan dia bila masuk Islam lah. Bila orang Melayu masuk Islam, jadi peranan tak ada, sekadar menjadi sekarang ni the world heritage lah. The world heritage. Dan sebahagian ada berpendapat kata tak boleh pergi tempat macam ni kerana tempat ibadah. Tetapi kalau sebahagian yang lain mengatakan kerana kalau zaman Mahayana ni mereka bukan ibadah. Mereka tak ada ibadah, sekadar belajar. Mereka tidak ada satu ritual penyembahan. Tak ada. Jadi mereka lebih kepada pengajian ilmu saja. Dan tidak ada binaan itu sekadar binaan biasa yang bukanlah dia umpama macam universiti lah. Cuma universiti. Tetapi kalau kita tengok Candi Prambanan, ini sudah lain sikit. Sebab mereka sudah kembali kepada Hindu waktu itu. Jadi ada gabungan Hindu-Buddha di bawah kerajaan Sailendra yang tadi saya sebutkan. Sebab kerajaan sebelum itu adalah Hindu. Bila dah masuk Buddha, okey dia ikut Buddha. Tapi bila Buddha apabila kerajaan Srivijaya semakin melemah, dia kembalikan Hindu tu. Kerajaan Hindu. Maka dipanggil sebagai mereka ini Melayu Hindu-Buddha. Dan candi ini pun dibina dalam kurun ke-9 juga. Dan dinyatakan secara spesifik yang ini. Kalau Prambanan agak spesifik disebut candi ini dibina sebagai rumah ibadat kepada Tuhan Trimutri. Jadi yang ini sebut. Jadi memang betul yang ini Hindu sebagai tanda mereka kembali kepada agama Hindu. Jadi candi ini dibuat sebagai tanda lah. Baik. Kita sudah faham tentang Srivijaya tadi. Kemudian kita melihat sedikit tentang Chola. Ada rasa 3-4 tahun lepas ada orang politik yang mengatakan tanah Melayu ni sebenarnya bukan orang Melayu punya. Daripada India. Kerana dia kata Chola punya. Jadi kalau kita meneliti sejarah dengan lebih teliti kan, kita akan lihat cerita yang tadi tu. Maknanya Melayu tu dah memang ada. Tapi kemudiannya datang pula Chola ni. Kerajaan Chola daripada India. Chola ini empire yang wujud dalam kurun ke-9. Dia sudah awal ada sebenarnya 300 tahun sebelum Masihi, tapi dia tidak begitu berkuasa seperti mana pertengahan kurun ke-9 dan berakhir kurun ke-13. Jadi kejatuhan Srivijaya antara lain adalah invasion from Chola. Chola telah invade Palembang. First attack dia kepada Palembang. Dan ketika itu Srivijaya unprepared. Tetapi yang diserang adalah kawasan-kawasan perdagangan. Menyebabkan lemahnya laluan Selat Melaka itu, dan ada pandangan sejarawan mengatakan punca Chola menyerang laluan Selat Melaka ni adalah kerana mereka dihalang untuk pergi berdagang ke China oleh orang-orang Melayu, orang Srivijaya. Jadi dia menyerang. Jadi secara fizikal mereka tidak menguasai kawasan tanah ini. Tetapi laluan dagangan sudah lemah, menyebabkan ekonomi lemah, menyebabkan Srivijaya tak dapat meneruskan. Jadi hubungan Srivijaya sudah semakin Srivijaya sudah semakin melemah, dan kemudian mulalah hubungan Srivijaya dengan Chola. Setelah Srivijaya kalah di bawah Chola, maka dia mula berbaik dengan Chola. Jadi antara peristiwa yang dirakamkan adalah pada tahun 1068, di mana Kedah cuba rebel. Kerajaan Kedah cuba rebel terhadap Srivijaya yang ketika itu sudah bersama dengan Chola. Dan Chola tundukkan Kedah dan menyebabkan dapatlah kawasan Kadaram itu, Kedah. Kadaram
Saya tengok Kadaram. Kadaram dalam bahasa Tamil. Ditulis Kadaram, Kedah. Jadi hubungan semakin baik, muncullah kerajaan Hindu-Buddha tadi, dan muncul pula kerajaan Singhasari, panjang lagi lah ceritanya, kemudian barulah muncul Majapahit. Majapahit. Terlebih dahulu, sebelum Chola pergi ke sebelah alam Melayu, ada satu pulau yang kecil. Inilah Sri Lanka yang dahulunya dikenali sebagai Taprobana atau Tambapani. Dijajah oleh Chola, dan inilah yang merujuk kepada Sri Lanka hari ini. Dan Sri Lanka ini sudah disebut oleh catatan Arab seperti Al-Biruni dan juga Al-Idrisi. Al-Idrisi kita pernah ingat tak yang peta Al-Idrisi? Untuk Raja Sicily, Raja Palermo tu. Dan sudah ditulis tentang Sri Lanka. Dan orang asal di Sri Lanka adalah orang Sinhala. Mereka penganut Buddha Theravada. Dia tak sama macam kita Ramayana. Dia Theravada. Dan mereka masyarakat Sinhala. Sinhala atau orang panggil Hale. Dan kemudiannya Sri Lanka dikenali sebagai Anuradhapura. Apabila kerajaan Sinhala ni semakin membesar dan menyebut nama mereka sebagai Anuradhapura, yang bertahan sehingga kurun yang ke-11, awal kurun ke-11. Chola yang tadi menyerang dan mula invade Sri Lanka ini, susah nak sebut ni, Anuradhapura, Anuradhapura, dan berpusat pula di Polonnaruwa. Jadi Polonnaruwa di sini jadilah kerajaan itu dikenali sebagai kerajaan Polonnaruwa. Jadi kalau kita baca buku-buku sejarah, dia ikut timeline. Jadi ada timeline tiba baca disebut Anuradhapura, maksudnya itu adalah timeline yang tadi, Sinhala. Kita baca Polonnaruwa, maknanya tempat sama tetapi diberikan jolokan nama itu lain-lain kerana mengikut zaman kekuasaan. Jadi Polonnaruwa ketika mana Chola menguasai mereka. Dan akibatnya sehingga ke hari ini wujudlah beberapa bangsa yang berada di Sri Lanka. Kalau kita tengok di sini yang kuning itu adalah Tamil. Sedikit je bangsa Tamil ni. Orang India Tamil Orang Sinhala paling ramai, Sinhala. Dan mereka masih lagi majoriti Buddha. Sri Lankan Moor, orang Islam Sri Lanka, Moor. Sri Lankan Tamil, ada juga yang Tamil. Kemudian yang tidak majoriti. Dekat sini dia tak tulis apa. Ada satu lagi bangsa. Melayu. Melayu Sri Lanka. Tak ditulis lah. Dekat sini mungkin lampau kecil ke apa. Mungkin dalam situ kot dia tulis no majority agaknya. Okay. Sri Lanka sudah disebut lebih awal. Parsi dah sebut dalam catatan dia. Arab, pengembara Arab pun dah sebut. Jadi antara nama yang disebut dalam bahasa Arab adalah Sarandip. Atau bahasa Inggeris sebut serendipity. Daripada perkataan Sanskrit asalnya Simhala. Simhala Diva. Vipa. Macam mana sebutan dia? Yang Inggeris kemudiannya menggunakan juga perkataan Ceylon adalah daripada perkataan Portugis. Bila mana Portugis menjajah dan meletakkan nama tempat ini sebagai Selau. Dan kemudiannya menjadi Ceylon. Gambar kat belakang ni gambar apa tuan-tuan puan? Yang terkenal di Sri Lanka. Siapa pernah pergi Sri Lanka? Tahu. Tempat ini dipanggil The Adams Peak. The Adams Peak pernah pergi? Daki kat. Saya punya tim pergi naik atas sampai atas. Saja nak pergi Sebab Adams Peak ni dia ada agama Buddha kata tapak kaki Gautama Buddha tertinggal kat sini. Hindu kata tapak kaki Lord Shiva. Orang Islam kata tempat pertama kali Nabi Adam turun daripada syurga. Jejak kaki dekat sini. Wallahu a'lam. Dari mana dakwaan itu datang? Ya. Di Adams Peak.
Wallahu alam. Saya pun tak mengkaji lebih detail. Sri Lankan Muslim ni siapa? Sri Lankan Muslim dia terpecah kepada Moors yang tadi, Malay dan juga Arab, Persian, Afghans. Arab, Persian, Afghan ni adalah antara yang awal. Sejak daripada sebelum Islam lagi mereka sudah ada pedagang lah, berhijrah dan sebagainya. Parsi juga menyebabkan mereka dah duduk dekat situ. Tapi dia pecahkan juga kepada tiga. Bagi orang di apa nama ni, orang Tamil dan juga orang Sinhala, mereka akan panggil orang Islam ni, terutamanya Moors ni yang merupakan majoriti dekat situ, adalah orang Chonaka. Bagi Chonaka. Ada juga nama lain Tambi, Nanamar, Kakar. Jadi kalau kita duk dengar agak orang panggil Tambi-Tambi tu, mungkin berkait dengan orang Islam daripada Sri Lanka ke. Wallahu alam, saya pun tak pasti. Kemudian ada sub-Moors, iaitu orang Islam yang datang daripada India, yang juga dipanggil sebagai Hamban Karaya, daripada perkataan Sinhala Hamban, dalam bahasa Tamil Campan, dalam bahasa Melayu Sampan. Jadi adalah orang yang menyeberang menggunakan sampan, pedagang-pedagang daripada pesisir timur India yang berdagang dekat Sri Lanka. Mereka inilah yang membentuk orang Moors yang berada di Sri Lanka, yang mana mereka ini kebanyakannya adalah daripada keturunan awal Arab dan juga Parsi jugalah, Arab dan juga Parsi. Saya silap ni dari segi lukisan bulatan tu, sepatutnya Moors besar gitu, patut pecahan dia Malay dan Arab Persian. Yep. Yang ini adalah memang ini yang ditulis oleh Inggeris lah. Sebenarnya ini adalah penamaan yang digunakan Inggeris dan sampai sekarang mereka ikut jugalah. Tapi kalau dari zaman sebelum itu mereka tak mengenalkan diri mereka begitu kan. Mereka tak meletakkan nama bangsa itu lebih kepada Muslim atau tak Muslim. Macam sekarang kita panggil orang ni orang Afghan. Tapi zaman sebelum tu dia orang tak panggil Afghan, sebab sekarang kita dah ada pecahan negara kan, wilayah-wilayah. Yang kita dapat tahu nama-nama seperti Moors, penamaan-penamaan ni dia ikut bangsa apa yang menjajah sebenarnya. Bangsa apa yang menjajah. Seperti mana orang Spanyol, kan Spanyol yang menggunakan nama Moors ni, Portugal dan juga Spanyol kan. Spanyol datang ke Filipina, dia kata ada Moors. Sedangkan itu Muslim. Muslim. Jadi penamaan itu berdasarkan itu. Jadi kedatangan Melayu, yang ini cerita yang Moors yang awal adalah orang Arab, orang Parsi. Kemudian Melayu pula datang. Zaman sebelum daripada Melayu masuk Islam, zaman yang kita kata Buddha tadi, Melayu dah juga datang. Kenapa? Pedagang. Dia mudah je, dia punya cerita dia kebanyakan kalau ada je adalah pedagang. Itu je cerita dia. Memang perdagangan berlaku. Kemudian zaman Portugis, zaman Belanda, orang Melayu dihantar ke situ. Zaman Portugis dihantar jadi askar. Zaman Belanda, mereka yang memberontak, mereka yang melawan Belanda, mereka dihantar juga, dibuang di sini. Ada juga yang mereka dikristiankan dan dibawa lari daripada alam Melayu dan diberikan satu tanah di Colombo. 28 ekar tanah dalam catatan bahawa mereka ini Melayu Kristian. Tapi yang masuk pada kurun ke-19, iaitu 1800 lebih, kebanyakannya adalah buangan, orang-orang buangan Belanda, termasuklah Syekh Yusuf Al-Makassari. Ingat tak yang saya pernah sebut dulu? Syekh Yusuf Al-Makassari. Syekh Yusuf ini, dia memang syekh lah, mengajar agama. Dalam masa sama, dia memberontak melawan Belanda. Jadi Belanda dapat tangkapnya dan buangkan dia ke Sri Lanka. Jadi menyebabkan komuniti dia dan pengikut dia membesar dan kemudiannya berpengaruh pula di Sri Lanka dan dibuang ke, buang ke sana dulu, Cape Town dulu. Kemudian barulah dibuang ke Sri Lanka dan meninggal di Sri Lanka. Jadi di Cape Town pun dia buat komuniti Melayu dia dan ramai orang ikut, dan sama juga di Sri Lanka.
Kita tengok muka lebih kurang macam orang India biasa. Tetapi ini adalah orang Sri Lanka, Sinhala. Orang Sinhala. Dan pakaian tradisional dia, untuk berkahwin khususnya, akan pakai macam inilah pakaian dia. Ini Mos. Sri Lankan Mos, pakaian dia begini. Dia tarbus tinggi ya. Tarbus tinggi ini. Kemudian ini siapa? Melayu. Melayu dikenali di Sri Lanka sebagai the martial race. Sebab mereka kebanyakannya makin ramai yang datang adalah zaman mereka dikerah menjadi askar. Jadi mereka datang tahun 1802 sebagai the Ceylon Rifle Regiment. Ceylon Rifle Regiment, jadi Ceylon Police, jadi Intelligence, jadi Fire Brigade. Yang ini memang dicatatkan dalam catatan Taufik ini, mengatakan 75% of police force itu adalah orang Melayu di Sri Lanka. Sehingga ditulis satu buku yang bertajuk Orang Regiment. Buku tahun 2008 yang menceritakan dengan detail bagaimana orang Melayu berada di Sri Lanka. Ini kalau dapat cari buku ni, menariklah untuk kita baca lebih ekstensif lah tentang Melayu Sri Lanka. Dan ini keturunan yang hari ini. Muka-muka kita lah ni. Sama aja. Muka kita juga. Jadi keturunan saya pun habis, kita tak dapat nak semak betul-betul. Tapi keturunan saya ada daripada India. Tak tahu daripada belah mana. Sri Lanka ke, belah India ke. Dan memang itu tak boleh kita lari. Sebelah mak saya pula, belah Cina pula. Jadi saya ada dua-dua sekali. Dan inilah taburan. Kalau kita lihat dekat sini, di India, kemudiannya hari ini kita lihat mereka terpecah-pecah dengan bahasa yang berbeza. Ini ada Sinhala. Banyak ni bahasa-bahasa mereka yang berbeza berdasarkan daripada kekuasaan yang berubah dari semasa ke semasa sebelum ini. Jadi kita dapat lihat antara apa yang kita nampak dekat sinilah. Ada, saya ingat mungkin tuan-tuan perempuan sebahagian tuan pun boleh cakap bahasa-bahasa ni. Ada, boleh lagi cakap. Urdu boleh? Oh, Urdu boleh Orang boleh? Tak boleh dah. Jadi yang ini bahasa ni juga sama, berkembang juga dekat sini. Taburan bahasa. Dan ini adalah peta The British Empire. Ingat tak sesi yang lepas saya sebutkan, bila British menguasai India, British meletakkan teritori di bawah India tu bukan sekadar India. Ni. Alam Melayu ni pun apabila mereka sudah menjajah, tapi dia tak termasuk Belanda lah kat sini kan. Okey, ni alam Melayu ni, ataupun kita kata Malaysia lah sekarang ni, berada di bawah takbir British Raj. Sampai ke Yaman, sampai ke sini Somalia, Somaliland, utara Somaliland. Berpusat di India. Sebab itu, dalam saya yang belajar undang-undang, kita belajar undang-undang pun, undang-undang kita memang berasal juga daripada Indian law. Kita memang ambil British Indian law juga. Jadi kalau dari segi kes, kalau kita nak tengok the precedent, kita boleh tengok kes-kes India. Sama. Jadi, ini yang telah berlaku bila zaman British, empire-nya sudah cukup besar. Baik, yang itu kita dah cerita secara keseluruhan sampailah zaman British. Sekarang saya nak balik sekejap kepada zaman di mana Melaka sedang gemilang. Ada satu kawasan di sebelah utara. Di sebelah utara dalam pertengahan kurun yang ke-15, iaitu 1460-an. Ada kerajaan Ayutthaya. Kita tahu kan? Melaka tak nak tunduk kepada kerajaan Ayutthaya, Cina membantu. Jadi Siam tak boleh minta ufti daripada Melaka kerana Cina sudah menjaga Melaka. Apa yang jadi pada Ayutthaya ketika itu? Ayutthaya tidak mampu untuk meluaskan kuasa ke sebelah selatan, tapi lebih kepada ke sebelah utara dan bertembung dengan Myanmar atau Burma. 1460-an
1460-an dia menguasai satu kawasan yang dipanggil Tenasserim. 1480 mereka menguasai Mergui. Kerajaan awal Melayu yang tidak ada rekodnya. Macam mana boleh tahu kalau tak ada rekod? Kan pening tak ada rekod, tapi macam mana boleh tahu? Sebab pada tahun 1548 kartografer Itali melukiskan peta kan tentang kerajaan Melayu. Sudah dituliskan dekat situ, itu adalah kerajaan Melayu yang nanti saya tunjukkan siapa yang secara kalau dikatakan secara sejarahnya memang boleh kita akui kerana keturunan Melayu tu ada lagi sampai sekarang. Ya. Keturunan Melayu tu masih ada di kawasan ni. Okey. Ketika Melaka dekat sini sudah dijajah, sebelum dijajah sedang gemilang lah. Jadi di sebelah Ayutthaya ni, Siam, mereka ini Tavoy, ini tadi Tenasserim, yang ini Mergui. Dua kawasan ni mereka baru saja kuasai 1460, 1480, dan sebelah sini adalah sempadan Burma. Padang Burma. Dan di kawasan ini adalah kawasan pelabuhan yang aktif. Kalau kita tengok peta ni, kita akan nampak bagaimana daripada India untuk berdagang ke sini mudah kan? Masuk zaman Portugis sudah menjajah Melaka, pelabuhan Melaka sudah tidak stabil, mereka berpindah ke Aceh. Perdagangan banyak buat di Aceh. Tetapi apa yang juga berlaku pada Ayutthaya, pelabuhan mereka menjadi aktif. Orang Cina pun datang sini, orang daripada sebelah Arab pun datang sini. Dan yang paling aktif adalah yang paling dekat dengan mereka ni. Sebab ni Teluk Bengal paling aktif perdagangan mereka. Dan kita akan menumpukan tentang Masulipatam. Satu pelabuhan yang cukup aktif, yang mana kalau ikutkan Mughal ni 1500 kan. Mughal makin berkembang dan menguasai Teluk Bengal 1700. Maknanya 200 tahun dah lepas tu. Mughal ketika mana Melaka sedang dijajah, Mughal masih belum mendapat kekuasaan yang begitu besar sehingga ke Teluk Bengal. Jadi cerita kita macam seolah-olah kalau dalam sejarah kita bila dijajah Portugis habis dah. Sebenarnya seolah-olah macam kerajaan Islam tu hancur dah. Sedangkan di Aceh sedang membangun juga. Kalau di India pun sedang membangun juga. Okey. Ni tadi. Tenasserim dengan Mergui. Ditulis di dalam catatan itu adalah namanya Tanah Sari. Tenasserim atau kemudiannya disebut sebagai Tavoy, kemudian disebut dalam bahasa Siam Tanitari. Inilah kawasannya, dan kalau kita zoom lagi, inilah kawasan Tanitari. Tavoy atau dipanggil sebagai Tawe sekarang ni, Tawe. Ini Tenasserim. Tanah Sari itu sebesar inilah sekarang ni. Kalau disebutkan sebagai Tanah Sari sebesar ni. Kemudian dia buatkan daerah Tanah Sari dan juga Tavoy. Di sebelah sini ada Kautong. Kautaung kan macam tu sebutan dia. Ini ada Melayu. Yes. Tapi yang satu dengan Yalah bawah lagi kan. Yang ni lebih atas lagi. Ni lebih atas lagi. Lebih atas lagi. Kita akan masuk ke situ. Saya bawa slow betul ni. Sebab dia agak macam kalau kita tak dapat follow, kita susah nak dapat perkaitan yang akan saya bawakan penghujung nanti. Yang ini Mergui. Okey. Mergui tadi. Kat sini Mergui. Ini adalah peta lama ni. Mergui. Tenasserim, Tanah Sari, Mergui. Ini adalah sungai lah, sungai-sungai. Jadi banyak sungai ni memang
adalah tempat pelabuhan lah, tempat pelabuhan. Okay, ini Google Map. Hujung di sebelah selatan, ini kita masih lagi, ini Tanah Sari, mana tadi? Ini Tanah Sari, Tavoy kat sebelah sini, Tavoy atau Tanah Serim. Tapi nama tu dan kawasan tu dah jadi berlainan lah sekarang ni. Sebab sekarang ni mereka dah gunakan nama tu sebagai nama daerah. Kalau dulu adalah wilayah besar kan. Di sebelah selatan ke bawah sedikit, dekat Kautong, tadi saya sebut Kautong ni. Kautong ni tengok ni, kalau kita pergi kat Google Map, Kampung Ulu, Kampung Tengah, Pasir Panjang, Kampung Emah Putih. Ini kat dalam Google Map. Sekarang, dari Google Map pun menulis tentang orang Melayu dekat sini. Jadi tim saya sudah berjumpa dengan orang Melayu Pashu dipanggil. Pashu Kyun Swee. Mereka masuk dalam daerah ataupun negara Myanmar lah hari ni. Melayu ni. Ini kawan saya lah. Ini semua kawan saya. Ini bukan orang dia. Kawan saya. Jadi orang-orang Myanmar panggil Kepulauan Mergui tadi sebagai Pashu Kyun Swee. Pashu Kyun Swee ni kalau diterjemahkan Semenanjung Melayu ataupun Semenanjung Pashu. Jadi orang Melayu di Myanmar dipanggil Pashu. Jadi orang Melayu di Myanmar ni tidak dipanggil etnik Melayu pun di Myanmar. Dia tak panggil etnik Melayu. Dia macam didiamkan, tetapi mereka mendapat kerakyatan sah sebagai orang Myanmar hari ni. Dia berbeza layanan dia terhadap orang Rohingya. Walaupun di Islam, tetapi Rohingya dia kes politik yang lain. Tapi di sini dia tak ada isu. Dia adalah masyarakat yang tidak, orang kata, yang bersama dengan kerajaan ni, berubah kerajaan, dia tetap kat situ, dia tak pindah, dia tak memberontak. Dan mereka hidup aman damai sampai hari ini. Dan inilah muka-muka mereka. Apa bahasa yang mereka sebut? Mereka cakap hari ni? Bahasa Myanmar ke? Bahasa Melayu Kedah. Mereka adalah bahasa Melayu Kedah. Jadi kalau kita tanya, asal-usul mereka mana? Memang sini dia kata, asal-usul dia. Jadi inilah asal-usul yang sudah pun dibincangkan lebih awal kurun ke-15, kurun 14, memang ada penempatan orang Melayu dekat sini. Perdagangan tadi yang kita kata sibuk ke sini, Bay of Bengal, ada satu kerajaan kecil dekat sini. Ya, kerajaan merah ini dipanggil Kutub Shahi. Siapakah kerajaan Kutub Shahi ini? Kutub Shahi ini adalah kerajaan Syiah kecil. Ya, kerajaan Syiah kecil yang berada di India, yang mana ketika ini Mughal memang mengawasi negara mereka daripada pengaruh Syiah. Kecuali dekat kawasan ini dia tak mampu. Kerana kawasan ini didokong oleh kuasa lagi besar di sebelah sini. Siapa? Safawi. Jadi di sini menjadi tempat orang-orang yang bersama dengan Syiah lari. Daripada utara semua lari dan duduk dekat sini. Okey. Safawi ketika itu, dalam kurun hingga kurun ke-18 ini, kemudiannya diganti dengan Afsharid, diganti dengan Zan, Qajar dan Pahlavi. Okey, ini sekadar saya nak cerita bahawa mereka pun dalam keadaan kerajaan mereka semakin menguncup lah. Kerajaan makin lemah, kerajaan Safawi. Tetapi dekat sini tuan-tuan dan puan, dia ada kaitannya dengan di sebelah alam Melayu, khususnya kita sebut alam Melayu ni sampai ke sini ni. Sampai yang kita katakan alam Melayu dekat Thailand dan Myanmar ni. Membawa ke sini, dan nanti kita akan lihat mereka juga ada di kawasan Bengal dan satu lagi Kashmir kalau tak silap saya, yang merupakan mereka yang berfahaman Syiah, yang akan datang sampai ke Aceh, sampai ke alam Melayu, sampai beberapa amalan-amalan yang kita buat itu adalah amalan yang dibawa daripada mereka ni. Okay. Dan kerajaan ini juga dikenali sebagai kerajaan Golconda. Kawasan ni Golconda. Kerajaan Golconda. Antara amalan yang diteruskan oleh orang Parsi ataupun orang Syiah secara umumnya adalah takziah.
Takziah ni adalah upacara memperingati Karbala ni, peristiwa kematian Hussein, tapi dalam bentuk lakonan semula, penceritaan semula. Dan ianya bermula daripada 1 Muharram sampai 10 Muharram. Kemuncaknya 10 Muharram. Budaya ini, lakonan semula dan sebagainya, kemudiannya apabila Safawiyah tadi berpecah, sudah kalah kekuasaannya, maka amalan ini sudah berubah-ubah. Berubah. Dan masuk zaman dinasti Qajar tadi, amalan ini sudah tidak diteruskan kerana kerajaan Iran tak ada bajet untuk buat ini. Bajetnya besar. Zaman dinasti Qajar. Dinasti Qajar ni bangsa Turki. Bangsa Turk, tapi Turk yang sudah inilah Syiah. Akhirnya sampai hari ini masih wujud, tapi hanya jadi persembahan kebudayaan. Dia tidak menjadi satu persembahan yang wajib berbanding daripada yang hari Karbala mereka tunjuk yang dia pada hari Karbala tu. Tapi yang ini lebih kepada penceritaan dan perarakan. Uniknya amalan ini ada di Bengkahulu di Indonesia, yang dipanggil sebagai tabut. Amalan tabut. Tadi dia orang panggil takzih atau takziah. Ini tabut 10 Muharram kemuncak, sama juga amalan daripada 1 hingga 10. Dikembangkan di Minangkabau dan juga Aceh. Cuma cara perayaan dia nampak berlainan sikit. Perarakan tetap ada juga. Kemudian di Pariaman, Minangkabau, dia panggil, tadi panggil tabut, yang ini panggil tabuik. Pariaman pun sama juga. Gambar yang saya tunjuk ni adalah gambar sebelum Covid. Mereka masih lagi mengamalkan. Masih mengamalkan. Kemuncaknya bagi di Pariaman ni, dia tak ikut sampai 10. Dia dah jadi sampai 15 pun boleh, tak ada masalah. Okay. Saya akan bincang ni selepas kita tamatkan dahulu sesi online. Lebih detail sikit saya ceritakan. Sebab dia agak kontroversi sikit yang saya akan ceritakan. Cuma saya nak menutup sesi kita yang online ini. Bila kita melihat Ayutthaya tadi, kerajaan Kutub Shahi. Okay. Ayutthaya dekat sini. Kutub Shahi, kerajaan Mughal di Iran Safawi. Kita lihat kekuasaan Safawiyah tempoh masanya lebih kurang dengan Kutub Shahi. Walaupun wilayahnya kecil, tapi dia berakhir lebih lama. Menyebabkan mereka yang setelah begitu ramai wakil-wakil ataupun delegasi mereka yang menetap di Kutub Shahi, antaranya pedagang lah, pedagang juga. Tapi dalam masa yang sama mereka membawa faham Syiah di Kutub Shahi. Sebelum daripada Mughal, kita ada Kesultanan Bengal, Sunni. Gujarat, Sunni. Bijapur, Sunni juga, tapi kemudian dia jadi Syiah. Maafkan saya, dia Syiah dulu, lepas tu jadi Sunni. Kemudian yang ini Syiah. Okay. Saya nak kongsikan nanti selepas ini, iaitu bila mana Kutub Shahi ini di zaman Raja Songtam, dia akan melantik orang Syiah menjadi menteri besar dia. Kemudian Raja Narai di sini lebih berkembang lagi keluarga mereka di Ayutthaya. Okay. Yang lain selepas itu, kita lihat setelah dia jatuh, maka ketika ini kekuasaan Chakri ni adalah zaman sekarang lah. Sampai ke zaman sekarang ni keturunan Chakri ni di Thailand. Adakah pengaruh ini bersambung sampai ke hari ini? Dia akan terpecah. Kita akan lihat nanti dia terpecah. Sebahagian waris mereka jadi budak, sebahagian lagi masih lagi dengan Syiah. Yang lain, kalau di Iran, Syiah, masih Syiah, masih Syiah, Syiah dan sampai ke hari inilah. Okay. Yang di sini, ni British East India Company. Mula berkuasa, British Raj sudah berkuasa dan kemudian berpecah menjadi Republik Pakistan dan juga India. Detailnya saya akan sampaikan selepas ini kalau siapa yang nak stay lah. Tapi siapa yang tak stay, tak apalah, cukup lah. Apa yang ada pun dah cukup dah.
Cuma apa yang saya nak sampaikan mungkin sebahagiannya tidak sesuai untuk dinyatakan secara umum. Supaya kita nak mengelakkan salah faham dan fitnah, maka saya lebih gemar perkara ini dibincang secara berdepan lah. Jadi kita tangguh dahulu dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Saya pun boleh pergi tandas kejap. Rehat. Rehat kejap. Kalau siapa yang bekerja tak apalah. Record pun simpan sama kita je. Kadang-kadang sesama yang tak datang selalu pun bahaya juga. Dia bukan bahaya sebab apa tau. Saya lebih suka untuk mengelak daripada nak menjawab.